Hai murid-murid, bertemu kita sekali lagi dalam satu lagi tajuk di dalam Sains tahun 6 dalam unit 7 yang bertajuk Kelajuan. Dan kita akan meneruskan dengan perbincangan aktiviti di dalam muka surat 69 hingga 70. Mari kita mulakan. Muka surat 69. Raja satu menunjukkan dua orang murid mengayuh basikal dengan kelajuan yang berbeza dari lokasi E ke lokasi B. Kita perhatikan, kelajuan Ahmad adalah 20 meter per saat, manakala kelajuan Kok Meng adalah 10 meter per saat. Soalan yang pertama, siapakah yang mengayuh basikal dengan lebih pantas? Seperti yang kita telah lihat maklumat yang diberikan, kita tahu bahwa Ahmad mengayuh dengan lebih pantas karena kelajuan Ahmad adalah 20 meter per saat berbanding kelajuan Kok Meng yang hanya 10 meter per saat. Soalan yang seterusnya, bandingkan antara masa yang diperlukan oleh Ahmad dengan Kok Meng untuk tiba di lokasi B. Bagi soalan ini, murid-murid diminta untuk membuat perbandingan. Perbandingan apa? Masa yang diperlukan. Perbandingan di antara siapa? Di antara Ahmad dan Kok Meng. Kesilapan umum murid adalah dengan memberi jawaban tanpa membuat perbandingan. Contohnya, murid memberi jawaban seperti ini. Masa Ahmad lebih singkat. Ini salah karena tidak memberi perbandingan yang jelas. Jawaban yang sepatutnya diberikan oleh murid adalah masa yang diperlukan oleh Ahmad adalah lebih singkat dari masa yang diperlukan oleh Kok Meng untuk tiba di lokasi B. Di dalam jawaban ini kita menyebut tentang masa yang diperlukan oleh Ahmad dan dibandingkan dengan masa yang diperlukan oleh Kok Meng. Ini adalah jawaban perbandingan yang betul. Soalan C, nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah kelajuan basikal. Pemboleh ubah bergerak balas pula adalah masa yang diambil untuk bergerak dari lokasi E ke lokasi B. Soalan yang seterusnya, nyatakan hubungan antara kelajuan dengan masa yang diambil untuk bergerak dari lokasi E ke lokasi B. Dalam soalan ini, murid-murid diminta untuk menyatakan hubungan di antara kelajuan dengan masa. Kalau kita perhatikan, kelajuan dan juga masa ini merupakan pemboleh ubah yang dinyatakan di dalam soalan yang sebelumnya, dan soalan ini meminta murid untuk menyatakan hubungan bagi kedua-dua pemboleh ubah yang disebut. Cara untuk menjawab soalan ini adalah seperti yang berikut. Sebagai panduan, kita akan membuat suatu garisan seperti ini. Di bagian yang pertama, kita akan menulis semakin, dan di bagian bawahnya juga semakin. Di bagian tepi, kita akan masukkan pemboleh ubah yang dimanipulasi, yaitu kelajuan basikal. Di bawahnya, kita akan meletakkan pemboleh ubah bergerak balas, yaitu masa yang diambil untuk bergerak dari lokasi E ke lokasi B. Di bagian tengah pula, kita akan meletakkan corak perubahan. Di bagian atas, biasanya kita akan menulis bertambah. Di bagian bawah pula, kita akan melihat apakah yang akan berlaku kepada maklumat pemboleh ubah bergerak balas apabila pemboleh ubah dimanipulasi bertambah. Kita perhatikan, apabila kelajuan basikal bertambah, apakah yang berlaku kepada masa yang diambil untuk bergerak dari lokasi E ke lokasi B? Sudah pasti masa itu akan menjadi singkat atau berkurang. Oleh itu kita akan menulis berkurang. Dari sini
kita boleh menulis jawaban seperti yang berikut. Semakin bertambah kelajuan basikal, semakin berkurang masa yang diambil untuk bergerak dari lokasi E ke lokasi B. Soalan yang seterusnya. Puan Eliani tinggal di Kuala Lumpur. Dia ingin menghadiri satu mesyuarat yang diadakan di Johor Bahru. Jarak dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru ialah 360 km. Jadwal 1 menunjukkan jenis kendaraan dan tempo masa yang diambil oleh setiap kendaraan itu untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Jika menggunakan kereta, tempo masa perjalanan adalah 4 jam. Manakala jika menggunakan kapal terbang, tempo masa perjalanan adalah 50 menit. Soalan E1. Mesyuarat itu akan diadakan pada pukul 2.30 petang. Jika Puan Eliani ingin bertolak pada pukul 1 petang hari yang sama, nyatakan jenis kendaraan yang sesuai beliau gunakan untuk sampai ke Johor Bahru sebelum mesyuarat berlangsung. Jika Puan Eliani menggunakan kereta, masa yang diperlukan untuk perjalanan tersebut adalah 4 jam dan dia akan tiba di Johor Bahru pada jam 5 petang. Manakala jika dia menggunakan kapal terbang, masa yang diperlukan adalah 50 menit dan dia akan sampai ke Johor Bahru pada jam 1.50 petang. Oleh itu, Puan Eliani perlu menaiki kapal terbang untuk tiba di Johor Bahru sebelum mesyuarat bermula. Soalan kedua, berikan inference bagi jawaban kamu di 2E1. Seperti yang kita telah bincang sebelum ini, inference merujuk kepada alasan atau sebab bagi jawaban kita di dalam soalan yang sebelum ini. Dan kita menyatakan bahwa Puan Eliani perlu menaiki kapal terbang karena kapal terbang lebih laju berbanding kereta. Soalan yang ketiga, pada pukul berapakah Puan Eliani dijangka sampai ke Johor Bahru dengan menaiki kendaraan yang kamu nyatakan di 2E1? Puan Eliani bertolak pada jam 1 petang. Masa perjalanan adalah 50 menit. Dia akan tiba di Johor Bahru pada jam 1.50 petang. Soalan B. Sekiranya Puan Eliani memilih kereta untuk menghadiri mesyuarat itu, berapakah kelajuan keretanya? Kita perlu menggunakan rumus untuk mengira kelajuan, yaitu kelajuan sama dengan jarak bagi masa. Jarak yang dia perlu lalui adalah 360 km. Masa yang diambil adalah 4 jam. 360 km dibagikan dengan 4, kita akan mendapat jawaban 90 km per jam. Yang terakhir, berdasarkan jadwal 1, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi kelajuan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelajuan adalah jenis kendaraan yang dia gunakan. Demikian saja pelajaran kita untuk kali ini. Semoga murid-murid telah memahami pelajaran kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi di dalam pelajaran yang seterusnya.